Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha ila Sayyidina al-Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa li masyayikhihi wa talamizatihi wa kulli man intafa'a bihadzal kitab ilaihim jami'an. Al-Fatiha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-19 daripada 42 hadis Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Bisnadina al-muttasil ila Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu, nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa kulli man qara'a kitabahu wa muallafatihi, Allahumma amin. Qala rahimahullahu 'azza wa jalla fi al-arba'in an-nawawiyah الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi at-Tirmidzi: ihfazillaha tajiduhu amamak ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-19 ini kalau kita tengok diriwayatkan oleh sepupu baginda Nabi alaihi salatu wasallam, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yang turut juga dikenali dengan nama Abdul Abbas. Sebab beliau dapat anak, beliau namakan anak beliau dengan nama ayahanda beliau. Jadi anak beliau bernama Al-Abbas bin Abdullah bin Al-Abbas. Nak bagi tahunya betapanya beliau seorang yang sangat mengagungkan ayah beliau. Yang merupakan bapa saudara baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Abbas dikenali dengan nama Ibnu Abbas, dan dalam masa sama beliau juga dikenali sebagai Abul Abbas. Jadi ketika beliau masih kecil, suatu pada hayat baginda Nabi alaihi salatu wasallam, baginda pernah menaiki satu kenderaan dengan baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau berada di belakang baginda Nabi, dan keadaan Nabi pula yang mengenderai binatang tunggangan tersebut. Lalu kata Nabi SAW, sewaktu beliau berada di belakang baginda Nabi di atas kenderaan tersebut, beliau telah ditanya oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, sepupu Nabi tapi usia kecil masa tu. Wahai anak kecil, saya sungguh betul-betul saya nak mengajar kamu tentang beberapa petikan, beberapa ayat. Lalu Nabi pun ajar, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, nescaya kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, mohon pertolonganlah dengan bantuan daripada Allah. Jadi ini adalah beberapa petikan yang dipasakkan oleh baginda Nabi dalam hati Sayyidina Abdullah bin Abbas. Konsep dia mudah. Jagalah Allah, Allah jaga kita. Maksud dia, kalau kamu jaga syariat Allah, kamu laksanakan perintah Allah, kamu taati Allah, maka Allah akan menjaga kamu daripada segala mara bahaya. Kalau kamu menjaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Maksud berada di hadapan tu bukan nak kata Tuhan bertempat. Sebab wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Tapi maksud Allah berada di hadapan kamu itu maknanya Allah akan membantu kamu. Umpama satu orang yang perlukan pertolongan,
Tiba-tiba ada orang nak tolong, dia akan tengok orang tu duduk depan dia. Bukan orang tu hilang, tak tahu di mana. Jadi Nabi menggunakan kiasan seperti itu untuk menyatakan betapa Allah akan bersama dengan orang yang menjaga syariat Allah. Dia akan bersama dengan ma'iyatullah. Bukan nak mengatakan Tuhan itu berada di tempat, berada di tempat tertentu. Dan hadis-hadis seperti ini juga menyangkal bagi siapa yang mengatakan bahawa Tuhan berada di lokasi tertentu. Sebab kalau macam tu Tuhan kat mana? Sekali kata atas arash, sekali kata duduk depan. Jadi ini kesemuanya menunjukkan bahawa mustahil Tuhan itu bertempat. Sebaliknya sebarang ayat yang menunjukkan Tuhan itu bertempat, sebenarnya itu hanyalah sebagai kiasan. Dan perlu ditakwil dengan makna yang sesuai dan kena dengan hakikat Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebut, apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Bila kamu nak minta satu benda sekalipun, mintalah kepada Allah. Bila kamu memerlukan hajat, minta hajat kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Maknanya, walau kita minta tolong dengan orang sekalipun, itu sekadar usaha, sekadar al-akhdhu bil asbab, atas dasar untuk mengambil sebab, atas dasar kerana kita di dunia ini Allah minta kita supaya mengambil sebab. Itu hanyalah semata-mata ibadah dari sudut perbuatan. Namun ibadah secara hatinya, kita beriktikad bahawa yang membantu kita hakikatnya adalah Allah. Maknanya walaupun minta tolong dengan orang, tapi dalam hati kata apa? Kalau Allah tak izin, kau tolong macam mana pun takkan dapat. Tapi minta tolong juga dengan orang, kenapa? Sebab ini adalah ibadah. Di atas dunia ini, kita bukan berada pada alam kun fayakun. Secara adatnya, dia bukan alam kun fayakun. Sebaliknya, Allah menutup kudrah Allah Ta'ala itu dengan asbab. Tapi di syurga nanti sudah tidak perlukan kepada asbab. Di syurga nanti, alamnya adalah alam kun fayakun. Kita nak apa benda pun Tuhan jadikan terus, tanpa perlu kepada sebab. Namun di atas dunia ni perlu kepada sebab. Dahaga ke minum air? Air ni ke yang memberikan kita menghilangkan dahaga? Tidak. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Habis kenapa minum air? Sebab Allah Ta'ala menjadikan saya ni di atas dunia ini beribadah dengan cara begitu. Hatta baginda Rasul SAW sekalipun, di dalam Allah Ta'ala mengurniakan kepada baginda Nabi akan mukjizat, Nabi tetap menudung mukjizat tersebut dengan al-asbab. Kan? Sebagai contoh, kalau kita biasa dengar air keluar daripada celah jari Nabi. Baik, ketika air keluar daripada celah jari Nabi itu, di mana tangan Nabi sebab itu? Nabi meletakkan tangan Nabi di dalam gelas. Boleh je letak begitu, keluar terus. Tetapi kalau Nabi teruskan tangan begitu dan keluar air terus, boleh. Tetapi di situ tidak akan tertudung kudrah Allah itu dengan asbab. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, maka atas dasar di atas dunia ini, alamnya adalah alam al-akhdhu bil asbab, maka Nabi meraihkan perkara tersebut. Lalu apabila Allah merezekikan kepada baginda Nabi akan mukjizat air keluar celah jari, Nabi menudung kudrah Allah itu dengan asbab, iaitu biasanya air ini akan berada dalam cawan. Lalu Nabi pun meletak tangan Nabi dalam cawan. Air pun keluar, dan akhirnya cawan daripada tak ada air jadi berair. Sewaktu Nabi dalam peristiwa hijrah, sewaktu sampai di kemah Ummu Ma'bad, Nabi tanya kepada Sayyidatuna Ummu Ma'bad yang ketika itu belum lagi meluk agama Islam, ada tak air susu ke nak minum dahaga? Kata Ummu Ma'bad, saya susu pun tak ada. Adalah kambing tina, tapi apakan daya? Suasana ketika itu dalam keadaan kering kontang, bukan turun hujan, hujan pun dah turun lama, menyebabkan kambing Sayyidatuna Ummu Ma'bad pun dah jadi tak bersusu dah. Baik, akhirnya Nabi minta izin, kalau saya boleh perah susu, kamu izinkan? Dia kata, kalau nak perah-perahlah, tapi mana ada susu. Kambing tu dia sini tak cukup makan, macam mana dia nak susu? Akhirnya Nabi SAW menepuk kambing sebut dan membersihkan kantung susu kambing sebut. Lalu Nabi memohon kepada Allah Azza wa Jal dan Nabi memerah. Akhirnya keluar susu. Okey, susu tu di mana sebenarnya tu? Dalam kantung kawan tu ke? Mana ada? Maknanya dari mana datang susu? Terus daripada Allah Azza wa Jal. Kenapa Nabi tak turun mohon dan turun susu dari langit? Sebab di atas dunia ini kononnya adalah konon al-asbab. Maka oleh kerana susu itu secara sebabnya akan mengalir
daripada kantung susu, maka Nabi SAW menudung kudrat Allah Ta'ala sebut, menutup kudrat Allah Ta'ala sebut dengan asbab. Ya? Lalu kalau kita perasan betapa Nabi SAW begitu meraihkan segala hukum hakam Allah, sehingga dalam perbahasan berkaitan dengan mukjizat sekalipun, mukjizat Nabi tidak terang-terang begitu, keluar terus, tak ada ditudung langsung dengan asbab. Sebenarnya kita tengok mukjizat Nabi semuanya ada dengan asbab. Subhanallah. Jadi dalam kita minta tolong dengan orang sekalipun, beribadat secara fizikalnya, kita beribadat dengan cara bekerja, memohon bantuan orang, tetapi ibadat dari segi hatinya adalah kita bertawakal bahawa yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Lalu Nabi ajar kita selepas itu, melalui hadis ini Nabi sebut kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketahuilah kalau seluruh umat berhimpun untuk memberikan manfaat kepada kamu, tak akan sampai manfaat itu kepada kamu, melainkan manfaat yang telah pun Allah tetapkan akan sampai kepada kamu. Maknanya la haula wala quwata illa billah. Walaupun sudah ada asbab, orang sampai satu dunia dah pakat nak tolong kita, kalau bukan dengan izin Allah, tak sampai juga benda itu kepada kita. Begitu juga kalau orang semua sudah berpakat untuk memudaratkan kita, kalau tidak dengan izin Allah, tak akan sampai mudarat itu kepada kita. Main Nabi ajar, hakikatnya kudrah itu bukan pada asbab, tetapi kudrah itu adalah daripada Al-Qadir, Tuhan yang Maha Berkuasa. Walau bagaimanapun, di atas dunia ini kita beribadah secara al-akhzu bil asbab. Walaupun begitu, sebenarnya hakikatnya, kalaulah Allah tidak mengizinkan, walau ada asbab sekalipun tak akan berlaku. Bila orang campak Nabi Allah Ibrahim AS di dalam api, secara sebabnya api membakar, maka membawa kepada kematian. Tetapi apabila benda itu tidak diizinkan oleh Allah, sebab yang telah ada pun tidak akan mampu untuk memberi kesan. Sebab al-mu'assir huwa Allah, yang memberi kesan adalah Allah, bukannya benda. Jadi daripada hadis ini Nabi sebutlah sekali, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pen sudah diangkat. Pen yang menulis takdir sudah diangkat. Tak ada tambah takdir baru dah. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh Allah semenjak azali, itu yang akan berlaku. Dan ini kita telah pun dengar di dalam hadis yang menceritakan tentang bagaimana di alam janin lagi Nabi sebut kepada kita, Allah beritahu kepada malaikat bahawa fulan akan jadi begini, apa yang dia akan buat, dia akan dapat rezeki berapa banyak, dia akan mati bila. Semua sudah selesai. Rufi'atil aqlam. Pen sudah diangkat. Tak akan diletakkan balik pen itu untuk menambah qadar. Semuanya sudah tertulis. Semuanya berada pada ilmu Allah, dan apa yang diketahui oleh Allah semuanya akan berlaku. Apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan akan berlaku, semuanya akan berlaku. Tidak akan ada siapa yang dapat mengelak. Wajaffatis suhuf. Kertas-kertas pun dah kering. Orang dulu bila menuliskan, dia kena tunggu sampai kering dulu. Selagi belum kering, boleh lagi padam tu. Nak katanya pen pun dah tak tulis, yang di kertas tu pun tak akan berlaku, tokok tambah dah. Dah kering dah, tak boleh nak padam dah. Maknanya tidak ada perubahan pada qadar. Tidak akan berlaku perubahan kepada qadar. Cuma mungkin kita biasa dengar tentang qada' mubram dengan qada' mu'allaq. Qada' mubram dengan qada' al-mu'allaq. Qada' mubram, benda yang kalau kita berdoa pun tak berubah. Manakala qada' yang mu'allaq, walaupun ditulis begitu, mungkin berubah. Jadi macam mana pula dengan hadis ini? Apa pula dia punya? Adakah di sana ada percanggahan? Adakah qada' mu'allaq itu bercanggah dengan hadis ini? Sebab biasa kita faham ada qada' yang berubah, ada qada' yang tak akan berubah. Qada' yang boleh berubah itu namanya qada' mu'allaq. Jadi saya bertanya kepada guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, apakah hakikat qada' al-mu'allaq, dan adakah ia bercanggah dengan apa yang kita pelajari melalui hadis ini? Lalu kata beliau, qada' mu'allaq itu adalah di lauh mahfuz itu tertulis bahawa takdir fulan bin fulan itu adalah bagian-bagian sekiranya berlaku benda bagian-bagian. Ada unsur ta'liq, sebab itu dinamakan al-qada' al-mu'allaq. Qada' yang mu'allaq.
Di tengah okey, ada pasang aircon kan tengah. Okey. Di tengah ada aircon. Okey, clear. Air tak turun Turun. Turun. Itu semua dah jadi qada Allah Taala Sabarlah Okey, jadi apabila saya tanya kepada beliau, pada Syekh Yusri menyatakan bahawa qada yang muallaq ini tertulis di Lauh Mahfuz itu dengan huruf ta'liq. Maknanya contoh begini. Kita tak tahulah apa yang tertulis di qada di Lauh Mahfuz Katakan tertulis di Lauh Mahfuz itu Khairul Nizam sekiranya di dalam hidup dia pernah memberikan infak sebanyak RM3,000, maka dia akan meninggal dunia dalam umur 70 tahun. Sekiranya tidak, dia akan meninggal dalam usia 50 tahun. Contoh. Seram kan? Okey, jadi itu namanya qada muallaq. Maknanya bila malaikat baca, malaikat tak tahu apa sebenarnya akan berlaku betul-betul. Adakah saya mati umur 50 atau mati umur 70? Tetapi katakan sepanjang hidup saya akhirnya saya pernah bagi sedekah sebanyak RM3,000 Malaysia. Maka ketika itu saya tak akan jadi mati pada umur 50 tahun. Sebenarnya saya akan mati pada umur 70 tahun. Sebab di Lauh Mahfuz itu tertulis begitu. Kalau dia pernah bagi zakat, dia pernah bagi sumbangan sebanyak RM3,000 Malaysia, dia akan mati umur 70 tahun. Sekiranya kurang, dia akan mati dalam umur 50 tahun. Jadi itu namanya qada muallaq. Itulah yang orang kata qada boleh berubah-ubah tu. Adapun kalau qada itu tertulis secara tanpa huruf ta'liq, si fulan akan mati dalam usia 75 tahun. Begitu yang tertulis. Maknanya macam mana sekalipun dia akan mati umur 75 tahun. Jadi sebenarnya yang namanya muallaq, yang namanya mubram, itu hanya pada sudut pandang makhluk. Pada sudut pandang makhluk yang benda tu tak pasti. Tapi pada Allah Ta'ala semua qada adalah mubram. Sebab Allah akan tahu fulan ni dia akan bagi sumbangan 3,000 ke kurang. Dan Allah dah tahu dah dia akan mati dalam usia berapa. Cuma pada malaikat, suatu kalau malaikat baca di Lauh Mahfuz itu masih lagi tak jelas kalau qada yang tertulis secara muallaq. Ini adalah sedikit benda yang mungkin berkait dengan ucapan Nabi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kemudian dalam hadis yang ke-19 ni juga Imam An-Nawawi mendatangkan satu riwayat lain yang ceritanya adalah sama dengan cerita yang pertama dan secara zahirnya cerita ni adalah pada satu keadaan yang sama. Iaitu ada sedikit tambahan disebut ihfazillah tajiduhu amamak ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah sewaktu kamu senang, nanti Allah akan ingat kamu waktu kamu susah. Maknanya kita ini menjadi hamba Allah bukan waktu susah sahaja. Sebaliknya kita menjadi hamba Allah pada waktu susah dan senang. Kemudian disebut wa'lam annama akhta'aka lam yakul yusibak. Sesungguhnya benda yang sudah tersasar daripada kamu, tak kena kepada kamu, tidak akan kena kepada kamu. Kalau benda itu dah tersasar, sudah ditakdirkan yang kamu tak akan kena mudarat bagian-bagian, mudarat itu tak akan patah kepada kamu. Dia memang akan tersasar sebab ditakdirkan begitu. Dan apa yang sudah kena kepada kamu tidak akan tersasar daripada kamu. Kalau benda itu sudah kena kepada kamu, ditulis kamu ini akan menerima musibah bagian-bagian, musibah itu tak akan tersasar, bahkan dia akan kena kepada kamu. Jadi maknanya tidak akan berlaku satu benda melainkan apa yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui hadis ini dipadankan lagi dengan rukun iman yang kita belajar, menyebabkan seorang mukmin menjadi seorang yang bersabar di atas apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Diberikan syurga, diberikan nikmat, dia bersyukur. Dia menerima ujian Allah, menerima benda-benda yang menyedihkan, dia bersabar. Sebab semua benda itu adalah ujian dan dia bukan benda itu berlaku secara tiba-tiba. Sebaliknya semua benda itu berlaku di atas dasar keizinan dan kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebut sesungguhnya kebenaran itu, kemenangan itu bersama kesabaran. Kalau kita nak sampai satu kemenangan, kita kena bersabar. Di atas dunia ni begitulah.
kita nak berjaya, mestilah kena bersabar. Mana ada kejayaan datang secara bergolek, secara adatnya takkan berlaku. Walaupun kadang-kadang berlaku, satu orang tak bekerja, tiba-tiba jumpa belian, jadi kaya raya terus, mungkin juga. Tetapi secara ghalibnya tidak. Kalau mahukan kepada kejayaan, perlu kepada al-akhzu bil asbab. Di atas alam dunia ini, alamnya adalah al-akhzu bil asbab secara ghalibnya. Baik, itulah hadis yang ke-19 yang menyatakan kepada kita orang Islam ni jiwa dia kuat. Jadi apa benda pun dia tak takut. Bukanlah maksud dia dia nak menguji Tuhan pula. Tak akan berlaku benda kan kalau tidak dengan izin Allah. Dia pun pergi ke jalan raya, orang kereta tengah laju, jalan je nak tengok apa takdir saya. Bukan kerja kita. Bukan kerja kita nak test Allah Ta'ala, nak tahu takdir, bukan. Hadis ini nak ajarnya kalau berlaku apa benda kepada kita pun kita tak akan sedih. Sebab semuanya berada di atas keizinan daripada Allah. Bukan nak supaya kita menguji Tuhan, lompat bangunan nak tengok apakah takdir saya mati ke tidak. Itu bukan kerja dia. Bukan kerja dia. Dan dalam masa yang sama, hadis ini tidaklah pula melarang kita daripada mengambil usaha. Contoh, kalau saya nak sampai kepada tempat ni, ada bahaya dia. Nak sampai ke sini, kadang-kadang akan di-scout oleh penyamun. Jadi seakan berlaku satu benda melainkan dengan izin Allah. Itu kita punya ibadah secara hati dia. Al-akhdhu bil asbab dia macam mana? Carilah jalan lain. Elakkan. Atas dasar la tatamannau liqa al-adu. Jangan kita bercita-cita nak jumpa musuh. Jadi di sana ada dua ibadah. Ibadah hati, iaitu dari segi i'tiqad kita bahawa ad-darun nafi' wallah, yang bagi mudarat, yang bagi manfaat adalah Allah. Dan dalam masa yang sama, amalan kita pula menunjukkan bahawa kita mengambil sebab, kerana di atas dunia ini alamnya adalah alam al-akhdhu bil asbab, secara adatnya. Tapi kalau dah sebab dah tak ada dah, habis sebab dah, macam yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Sewaktu nak berhijrah, habis sebab dah, kena kejar juga, dah tak adalah nak apa lagi. Ketika itu maka sampailah ad-daur at-tawakkul al-mahd. Kalau sebab semuanya dah tak ada, maka ketika itu sampailah kepada kita punya keadaan, iaitu kita bertawakal kepada Allah secara total, secara tanpa lagi diselangi dengan al-akhdhu bil asbab. Tapi selagi ada sebab, maka Allah Ta'ala yang menjadikan itu sebagai ibadah untuk kita. Lepas tu orang sufi, kata Fadilatul Syekh Husni, dia berdoa bukan sebab dia nak doa itu. Dia berdoa, ya Allah bagi aku sekian, ya Allah bagi aku sekian. Bukan dia nak apa yang dia doa tu. Sebab dalam hati dia, tak kisahlah Tuhan nak bagi apa pun, semua dah ditentukan Tuhan. Nak bagi baik pun aku terima, nak bagi buruk aku terima. Sebab ni semua yang Tuhan putuskan. Habis kenapa berdoa? Untuk menunjukkan dia hamba. Sebab doa itu ibadah. Jadi dia berdoa dalam masa yang sama, walaupun bukanlah kerja dia pula, ya Allah berikan saya kepercayaan, tapi kalau tak nak bagi pun saya tak kisah ya Allah. Bukanlah bunyi doa dia begitu. Tapi hati dia tak kisah, ya Allah, apa benda yang kau bagi semua aku terima. Cuma kenapa kita berdoa yang baik-baik? Sebab untuk menunjukkan yang kita ni fakir, yang kita ni lemah, dan kita memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita baca hadis yang ke-20, Al-Hadisul Ashrun. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahu al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari ini, secara riwayatnya begitu, secara riwayatnya adalah idza lam tastahi, ada isbat hurufiyah itu. Dan ada juga riwayat yang berbunyi idza lam tastahyi, dengan idza lam tastahyi begitu. Dan kalau tak silap saya, ada juga satu riwayat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Cuma riwayat dalam Sahih al-Bukhari-nya adalah berbunyi lam tastahi. Jadi di sana ada istaha, di sana ada istahya, dan kedua-duanya adalah sama makna secara bahasanya.
Istaha, yastahi, istahi. Istahya, yastahyi, istahyi. Dia punya fi'il dia. Jadi dalam hadis ini Nabi menyatakan sesungguhnya di antara apa yang telah ditemui oleh manusia daripada kalam kenabian yang pertama adalah apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mahu. Pertama, apa maksud kalam kenabian yang pertama? Apa maksud kalamun nubuwatil ula, kenabian yang pertama? Kata para ulama, nak menunjukkan bahawa tidak berlaku perubahan dari sudut pensyariatan malu. Malu ini disyariatkan bukan hanya pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya turut disyariatkan kepada seluruh para nabi dan para rasul sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan dengan istilah an-nubuwatil ula, kenabian yang pertama. Seakan-akan di sana ada dua, kenabian yang pertama dan kenabian yang terakhir. Kenabian sebelum baginda Nabi dan kenabian setelah perutusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sifat malu ini tidak dimansuhkan sama sekali dalam mana-mana syariat nabi-nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat malu itu memang dituntutlah. Selain daripada dia adalah fitrah seorang manusia, dia juga merupakan satu pensyariatan yang tidak pernah berubah semenjak berzaman Nabi Adam sampailah kepada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mahu. Kalau kita melihat huraian para ulama terhadap hadis ini, di sana ada dua huraian. Bahkan kalau kita cari mungkin kita akan jumpa lebih daripada dua huraian. Huraian yang pertama memahami bahawa sabdaan Nabi ini ada unsur sindiran. Maknanya bukan Nabi nak beritahu, okey tengok kamu nak buat benda ni, kamu malu ke tak malu? Kalau tak malu, buatlah, tak silakan. Bukan begitu. Sebenarnya Nabi nak menyatakan kepada kita, kalau kamu dah tak reti malu sangat, buatlah apa benda kamu nak buat. Langgarlah perintah Allah kalau dah tak reti nak malu. Maksudnya di sana ada unsur tahdid, ada unsur ancaman daripada baginda Nabi SAW. Di sana ada unsur ancaman. Jadi fasna' ma syi'ta itu, fi'lul amri itu, fasna', lakukanlah. Di sana ada unsur ancaman. Kalau kamu dah sampai tak reti malu langsung dengan Allah Ta'ala, buatlah. Maksud dia, tanggunglah apa yang akan kamu terima daripada Allah selepas itu. Jadi kalimah fasna' di situ ada ulama memahaminya bukan fi'lul amri dengan maksud kena buat. Sebaliknya, walaupun zahirnya fi'lul amri, perintah, namun yang diinginkan adalah diminta supaya kita menjauhinya. Maka kalau kamu tak erti malu, buatlah. Macam orang tua kita, orang tak takut sangat, naik. Orang kata jangan naik sangat, naik. Jadi di sana ada arahan, tetapi dalam masa yang sama difahami daripada ayat itu adalah, difahami daripada ayat tersebut, yang difahami adalah satu ancaman, Yang difahami adalah satu ancaman. Ini adalah kefahaman yang pertama. Ada juga para ulama yang memahami hadis ini dengan secara zahir sungguh. Iaitu, okey, kamu nak buat satu benda ni, kamu tengok dulu. Perbuatan yang kamu nak buat ini, benda ini memalukan ke tak memalukan? Kalau perbuatan itu bukan perbuatan yang memalukan, silakan. Tak ada masalah untuk buat. Tapi kalau perbuatan itu termasuk di antara perbuatan yang memalukan, jangan buat. Sebab Nabi kata, kalau kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mahu. Maknanya sekiranya kamu nak buat satu perbuatan dan kamu mendapati perbuatan itu tidak menyebabkan timbul rasa malu, uruf masyarakat tidak menganggap benda itu memalukan, maka silakan.
Namun kalaulah perbuatan yang kita nak buat itu memalukan, menyebabkan orang akan pandang tak elok pada kita, maka jangan buat. Jadi cara huraian yang kedua pula, para ulama akan memahami bahawa sabdaan Nabi ini bukan bermaksud ancaman, bukan apa, tapi Nabi nak ajar kita satu kaedah. Nak buat satu perbuatan, tengok dulu perbuatan itu boleh menyebabkan kita ni jatuh malu ke tak jatuh malu. Kalau perbuatan itu okey, baik, orang pandang elok, maka silakan, sebab dia tidak menyebabkan kita rasa malu. Namun kalau perbuatan itu memalukan kita, maka jangan buat perbuatan tersebut. Ini huraian yang jenis kedua. Huraian jenis pertama terus dengan maksud ancaman. Jangan buat sebenarnya. Jangan buat perbuatan yang memalukan. Bukan maksud dia, okey, sekiranya kamu tak malu, perbuatan tu memalukan, tapi kebetulan dia tu tak erti malu, maka lakukanlah apa yang kamu mahu. Lakukan di sini, kalau ikut uraian pertama, maksud dia ancaman. Okey. Jadi kalau kita tengok berdasarkan huraian yang kedua tadi, yang menyatakan bahawa perbuatan yang kita nak lakukan ini, kita tengok benda itu memalukan atau tidak. Maknanya kalau perbuatan itu tidak memalukan dari sudut syarak, dari sudut syarak ni, sebab kadang-kadang mungkin perbuatan itu kalau sama-sama orang jahat tak memalukan. Sama-sama ke orang jahat, dia kata nak malu apa, kita semua sama, buat je lah. Sama-sama geng yang tinggal semayang, anak ni rasa malu tinggal semayang. Malu apa? Semua kita tinggal semayang. Dia katalah, kalau itu kita tak malu, maka kita bolehlah tinggalkan semayang. Bukan begitu. Maksudnya sekiranya perbuatan itu tidak memalukan dari sudut syarak, maka silakan untuk lakukan. Namun kalau perbuatan itu memalukan dari sudut syarak, maknanya perbuatan itu dianggap haram oleh syarak, maka jangan lakukan. Dan daripada hadis ini juga kita dapat satu kefahaman, kalaulah perbuatan itu mubah, benda itu halal, tetapi memalukan, maknanya uruf melihat perbuatan itu memalukan, maka jangan buat demi untuk menjaga maruah. Demi untuk menjaga maruah. Contoh, okeylah, dari sudut uruf setempat kita, orang boleh terima tak kalau seorang pelajar agama itu, seorang ustaz itu kaki rokok? Orang boleh terima tak? Dia baca khutbah, tapi lepas tu bum rokok dia. Tanpa kita bincang hukum rokok tu. Hukum rokok tu kalau ikut Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, hari ini sudah termasuk di antara dosa besar. Sebab jelas-jelas benda itu memudaratkan, tapi main doktor tu seakan-akan bil ijma' dah. Tidak ada yang mengatakan bahawa rokok itu tidak membawa kepada kemudaratan secara hukum perubatannya. Jadi kalau ikut apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri, hukum merokok itu dosa, bahkan termasuk dalam dosa besar, kerana jelas-jelas dia itu boleh membawa kepada kemudaratan. Dan Allah Ta'ala menyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Okey, tanpa kita bincang isu pahala dosa tu, kita melihat semata-mata dari segi pendapat masyarakat je. Masyarakat boleh terima tak seorang ustaz kisah rokok? Tak boleh terima. Maka berdasarkan hadis ini, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Maknanya iza kunta mustahiyan fala taf'al ma syi'ta. Kalau kamu malu, jangan lakukan benda yang kamu mahu. Sebaliknya, lakukan apa saja perbuatan sekiranya perbuatan itu tidak menyebabkan kamu rasa malu. Jadi di sini kita juga dapat memahami hadis yang ke-20 ajar kita supaya kita ni ada satu perasaan, iaitu menjaga sensitiviti uruf masyarakat. Yang ni kadang-kadang kurang diambil penting oleh sebahagian pelajar-pelajar agama. Bagi dia asal halal, teruskan. Asal halal, buatlah. Malu buat apa? Benda bukan haram. Contoh. Tetapi dia terlupa bahawa ada satu tuntutan syarak yang namanya menjaga maruah. Al-ihtifaz bil maruah, bil muruah. Menuntut syariat menuntut kita untuk menjaga maruah. Sehingga kalau kita buka perbahasan berkenaan dengan syahadah, penyaksian, seseorang yang tidak menjaga maruah, dia itu tertolak syahadah dia, tidak boleh menjadi saksi di mahkamah, kerana dia tidak menjaga urus tempat. Maknanya kalau ikut dalam kitab-kitab lama dulu,
satu orang yang dia tak pakai kopiah, dia itu dianggap sebagai orang yang sudah tercemar maruah dia. Sebab uruf satu ketika dahulu, kalau orang tak pakai kopiah, itu dianggap orang lelaki lah. Perempuan yang pakai kopiah pula, seram kita tengok. Orang lelaki kalau tak pakai kopiah, satu ketika dahulu, itu dianggap satu benda yang mencemarkan maruah. Tapi hari ini dah berubah uruf tu. Uruf tu dah berubah. Sudah lagi, orang tengok orang tak pakai kopiah, tak apa. Tapi kalau yang mengajar tak pakai kopiah, macam mana pula? Dia tak pakai kopiah, dia tak pakai songkok, dia tak pakai serban. Selamba je. Macam mana pula urus terima? Urus tak ada terima. Tapi kalau jumpa kat pasar, orang boleh terima. Jadi, kita kena meraihkan urus tempat. Walaupun benda tu halal, tetapi kita kena menjaga perkara tersebut. Sebab tu kita tak jumpa ada seorang khatib khutbah, dia berkhutbah pakai baju pagoda je. Tak jumpa lagi. Kau ada kamu tuan-tuan? Saya tak tahulah kan. Tak pernah jumpa pakai baju pagoda, pakai seluar Hawaii kan, pakai topi, naik atas mimbar. Baju pula nampak ketiak sikit kan. Kalau dia berkhutbah, kalau orang kata apa imam, dia kata aku buat benda haram ke? Cuba buka kitab fiqh. Ada ke syarat-syarat sah khutbah tu pakaian khusus? Tak ada. Betul aurat. Ni tu aurat ni. Nak marah apa-apa? Dari segi fiqh memang tak ada masalah. Tetapi dalam kita meraihkan fiqh, kena tahu benda mubah ni Nabi ajar, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Maksud dia, kalau benda itu memalukan, jangan lakukan perkara tersebut, demi untuk menjaga sensitiviti masyarakat ya. Okey, kita beralih kepada hadis yang seterusnya. Hari ini kita baca laju-laju sikit ya. Nampak hari ini laju sungguh ya. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Okey, hadis yang ke-11 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Sufyan ibnu Abdullah, yang beliau ini gelaran beliau, kunyah beliau, ada orang kata gelaran beliau Abu Amrin, ada yang kata gelaran beliau adalah Abu Amrah dengan huruf tak marbutah Beliau kata, saya telah bertemu dengan Nabi SAW, lalu saya menyatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebutkan saya di dalam agama Islam ini satu ucapan. Sebutkan saya satu ucapan berkenaan dengan agama Islam yang saya tak akan tanya dah mana-mana orang lain selepas saya dengar jawapan itu daripada anda. Kalau saya kena soalan ni, tak ada jawab pasal. Saya tak nak dengar jawapan menjela-jela. Saya nak dengar dalam 2-3 patah je. Cerita kepada saya tentang Islam yang saya dengar, saya puas hati, lepas ni saya dah tanya orang dah. Cuba jawab. Tadi ada buat majlis. Tadi kebetulan ada majlis tadi, majlis ringkas. Jadi kebetulan ada seminit lagi sebelum nak buka puasa. Ustaz Ammar minta saya tolong bagi tazkirah selama seminit. Saya kata nak tazkirah macam mana seminit? Tak erti kita. Bagi setengah jam boleh tahan lagi, 15 minit boleh lagi, seminit saya kata tak boleh, saya tak nak cakap apa. Tak cakap lah sudah. Macam mana bagi tazkirah seminit? Cakap apa? Orang ni tanya kepada Nabi, sahabat ni tanya kepada Nabi satu soalan, tolong bagi tahu kepada saya satu petikan tentang Islam. Apabila saya faham petikan itu, saya puas hati dan saya tak perlu tanya orang lain. Nak katanya betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah direzekikan oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Maksudnya al-kalimat al-jami'ah, kalam-kalam yang begitu ringkas, tetapi kalau dikupas, difahami dengan teliti, maknanya sangat besar. Contoh ini satu contoh betapa Nabi ini, ucapan baginda Nabi adalah ringkas.
Dan di antara pekhususan yang Allah berikan kepada baginda Nabi yang tak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain adalah jawami'ul kalim. Ucapan-ucapan Nabi itu ringkas tetapi sangat padat. Contoh macam hadis ni lah. Boleh tanya lah diri kita. Kerana kita baca hadis ni kita boleh jawab. Kalau kita tak tahu tentang hadis ni, tak terjawab kita. Lalu apabila ditanya oleh Nabi, ditanya oleh sahabat tadi, lalu Rasulullah SAW pun menyatakan, katakanlah, saya beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah. Teruskanlah berpegang dengan keimananmu itu sampai kamu mati. Qul amantu billah. Sebutkanlah, kata Nabi kepada sahabat tadi, sebutkanlah saya telah beriman dengan Allah. Kemudian hendaklah kamu istiqamah. Maksudnya hendaklah kamu berpegang teguh dengan keimanan kamu tersebut sampai kamu mati. Ringkas dia ucapan Nabi. Tapi kalau kita fahami, betul lah. Bila sebut amantu billah, apa maksud amantu billah? Maknanya beriman dengan seluruh rukun-rukun iman. Bila percaya pada Allah, percaya pada Nabi, tak cukup dengan iman. Mesti dengan Islam, mesti dengan syariat. Mereka kena lakukan syariat. Takkan dengan syariat saja. Hadis Sayyidina Jibril jelas-jelas menyatakan di sana ada satu lagi, iaitu namanya tasawuf. Maka kita kena berakhlak mulia. Selain itu juga, tak juga. Kita kena mengelakkan daripada terjebak dalam mana-mana fitnah yang berlaku pada zaman kita. Okey, apa yang kita kena buat selepas itu, setelah kita tahu semua benda itu, teruskan dengan perkara tersebut sampai mati. Yakin dengan Allah, beramal dengan syariat, hiasi dirimu dengan tasawuf, elakkan daripada terjatuh dalam lembah fitnah. Teruskan perbuatan tersebut sampai kamu meninggal dunia. Maka kamu akan selamat. Jadi ucapan Nabi, Qul amantu billah, ringkas saja bunyinya, tetapi sebenarnya maksudnya sangat besar. Sebab tu kalau dikupas, amantu billah bukan semata amantu billahi faqat. Bila beriman dengan Allah, menyebabkan kita akan percaya dengan segala apa yang disebut oleh Allah. Malaikat, Nabi-Nabi, hari kiamat, dan juga rukun iman yang lain. Dan segala perkhabaran-perkhabaran gaib yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila percaya dengan Allah, tak cukup dengan percaya. Percaya ini mesti dengan dibuktikan dengan amalan zahir. Kalau kita percaya dari segi hati, apa bukti dia? Iaitu dengan ketaatan. Maka dia akan menyebabkan kita akan beramal dengan segala perintah dan juga menjauhkan segala larangan Allah Azza wa Jal. Sekali saja kena buat, 2 kali saja ke, 3 hari saja ke? Tak, sampai mati. Sebab tu Nabi sebut Summastaqim. Dan di sini juga kita diajar dalam hadis ini, dalam kita mengamalkan Islam dalam hidup kita, dia bukan ada fatrah tertentu. Hari ini terima Islam, besok lawan Islam. Hari ini kita beramal dengan syariat, besok kita ikut pula perundangan yang lain. Tak boleh. Kita kena sentiasa istiqamah, konsisten dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita amalkan sampai kita mati. Sebab kita adalah hamba kepada Allah Azza wa Jal. Bila hamba, dia kena ikut Tuhan dia. Dia tak ada istilah, saya jadi hamba hari ini je, besok saya jadi rakan partner Allah Ta'ala. Tak, kita akan jadi hamba Allah sampai kita mati. Maka kalau kita itu hamba, hamba ni tak ada cakap banyak dah. Apa saja disuruh oleh Tuhan dia, dia akan ikut sampai bila-bila. Kalau tidak, dia tak namanya hamba. Itu namanya orang yang melawan. Tak namanya hamba dah. Tapi kalau dia hamba, dia tak akan protes. Dia akan ikut apa saja diperintahkan oleh Allah. Sampai bila? Sampai dia dipanggil pulang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ucapan Nabi ni singkas, tapi ya subhanallah, kita akan berusaha untuk mengamalkan ini sampai kita mati. Istiqamah itu berat tu. Kan? Sebab tu kita kadang-kadang kita akan rasa bahawa ya Allah, semalam rasanya zikirnya banyak, hari ni punyalah malas ya Tuhan. Kan? Sekali itu bila kita semayang ya Allah, sampai kita sampai 2 jam semayang. Ada ke? Ada ke zaman sekarang itu mungkin ada ya. Tentang adik-adik semua semayang 3 jam 4 jam. Saya je semayang 10 minit je. Kan? Mari satu hari tu masa kita semayang macam nak terbang rasa Mari hari esok dah, ya Allah, lunyai rasa Sebab apa? Sebab begitulah. Dia berlawan dengan hawa nafsu ni, takkan menang kita selama-lamanya. Sekali kita menang, sekali kalah. Apa hikmah dia? Untuk menunjukkan kita ni adalah hamba dan lemah. Supaya kita ni tak bongkak bahawa kita sedar, hari ni kuat, hari ni lemah. Hari ni kita beribadah, besok lusa jatuh lembah maksiat. Supaya apa? Supaya kita sedar yang kita ini memang adalah hamba yang serba-serbi lemah. Bahkan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi,
sebenarnya dosa itu sebenarnya adalah merupakan satu benda yang mengajar kita untuk kita ini sebenarnya hamba yang lemah. Bukan macam tu kita kena buktikan kita ni hamba yang lemah buat dosa, bukan. Tapi nak mengatakan dosa tu dia ada faedah dia. Bayangkan satu orang dia tak pernah buat dosa, dia akan rasa takabur. Aku hamba Allah yang taat, takkan tak syurga lagi. Dia dah jadi lain. Tapi bayangkan satu orang yang dia, aku ni nak ke syurga macam mana, dosanya banyak, hari ni tobat, besok buat balik, lepas tu menangis, tobat, istighfar, lepas tu buat balik. Sebab dia akan rasa dia ni tak layak. Tapi dalam masa yang sama dia mengharap, itu yang diinginkan oleh Allah. Allah nak hamba-Nya yang sering merintih kepadanya dan sering mengakui yang dia itu lemah. Lemah, memerlukan, fakir kepada Tuhan dia. Tapi kalau hamba itu serba-serbi dia rasa dia perfect, di situ tidak akan berlaku perasaan bahawa dia itu lemah. Dia akan rasa dia ni perfect. Sebab tu ya, kata orang tengok iblis kan, iblis kan serba-serbi perfect sebelum dia itu ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Ibadahnya, segala serbinya perfect. Sebab itu akhirnya dia rasa bongkak, dia rasa takabur, sebab dia tak rasa dia itu ada kekurangan. Baik, jadi semoga kita dapat beriman kepada Allah dan kita dapat istiqamah sampai kita pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maknanya itulah apa yang disebut oleh Nabi itu rupa-rupanya adalah huraian kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-22. Al-hadis al-thani wal-ashrun an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu wallahu a'lam. Hadis yang ke-22 ni, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibnu Abdullah. Sayyidina Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kisah dia, kata Sayyidina Jabir, ada satu orang lelaki jumpa Nabi dan bertanya kepada Nabi, apakah pandangan anda ya Rasulullah kalau saya sembahyang 5 waktu? Maktubat tu maksud dia al-mafrudat ya. Idza sallaitul maktubat ay as-sallaitu as-salawatil wajibah. Main 5 waktu itulah. Wa sumtu Ramadan. Masuk bulan Ramadan saya puasa bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal. Yang halal saya halalkan. Wa haramtul haram. Yang haram saya haramkan. Walam azid ala zalika syai'a. Kemudian saya tak tambah pun lebih daripada itu. Maknanya saya nak buat yang wajib je. Dan saya akan tinggalkan semua yang haram. Wajib semua saya buat, haram semua saya tinggal. Benda sunat satu pun saya tak nak buat. Cuba orang tanya soalan gitu ke kita, mau kena segah kita tu. Kedekut sangat ke pakcik ni. Tapi tengok macam mana Nabi jawab. Naam, betul? Kamu akan masuk syurga? Yang katanya subhanallah, baginda Nabi ini selain daripada seorang yang halim, seorang yang sangat lemah lembut, tetapi dalam menyampaikan juga penuh dengan bijaksana. Sebab yang bertanya ni orang yang mungkin peringkat awal, sahabat Nabi yang baru peringkat awal. Jadi bila ditanya begitu, sesuai dengan jawapan itu. Tapi kalau sahabat yang tinggi makamnya, Nabi akan tinggikan lagi makamnya. Tak cukuplah dengan buat benda wajib saja. Sebab tu makin kita rapat dengan Nabi, semakin kuat himmah kita. Sebab tu para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, himmahnya macam mana? Baru tengok ahli keluarga Nabi pula himmahnya macam mana?
Sebab mereka ini bergaul dan melihat baginda Nabi SAW. Para sahabat tu sendiri pun punya martabat yang pelbagai. Yang paling dekat sekali dengan Nabi iaitu Al-Khulafa Ar-Rashidun, Al-Ashara Al-Mubashirun. Itu merupakan orang yang sangat-sangat kuat dengan baginda Nabi. Mereka sangat rapat dengan baginda Nabi. Lalu mereka ini sangat terkesan dengan akhlak baginda Rasul SAW. Dari segi perbuatannya, dari segi ibadahnya. Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn As sampai maknanya nak puasa setiap hari lah. Tengok ibadah Nabi sampai tak jadi macam ni. Nabi dosa diampunkan. Bukan setakat diampunkan dosa, istilahnya tak ada dosa. Diampunkan dosa tu sebenarnya adalah untuk menyatakan tak ada dosa. Tak pernah terfikir nak buat dosa. Dosa apa nak diampunkan? Maknanya memang clear, kosong terus. Tak ada langsung sebarang cacat cela. Tiba-tiba dalam keadaan tak pernah terfikir buat dosa, dosa pun tak pernah buat, tiba-tiba ibadahnya subhanallah. Nabi pernah kan rakaat pertama baca Al-Baqarah penuh, Al-Imran penuh, An-Nisa penuh, Al-Maidah penuh. Cuba try sekali. Khabar kan? 4 surah panjang tu rakaat pertama. Cuba try sekali. Himmah mana datang tu kan? Jadi menyebabkan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As sampai nak puasa tiap hari. Sampai Nabi pula kena, jangan begitu. Cukup 3 hari. Nabi letak paling rendah tu. 3 hari. 3 hari sebulan puasa. Itu pun dah cukup. Sebab satu hari menyamai 10. Kan? Satu pahala menyamai 10 kali ganda. Jadi satu hari puasa, sunat seumpama kita puasa 10 hari. Bila sebulan puasa 3 hari, maka kita dah puasa 30 hari. Seakan begitu. Kalau tiap-tiap bulan buat begitu, maka kita seperti puasa tiap hari. Kalau kita nak katanya jauh kita ni, kita lain, makam kita tu lain. Kalau kita tak akan terfikir nak puasa setiap hari. Panas puasa setiap hari. Ramadan ni pun alhamdulillah lah sekali je Ramadan ni setahun. Cuba kalau Ramadan 2-3 kali, tak laya dah. Maknanya kita kalau kita dengan diri kita ini tak akan terkeluar soalan tu kepada Nabi. Kan? Tapi sahabat sampai Nabi kena kendurkan sikit. Sebab mereka ini sudah terlalu terkesan dengan Nabi, dengan haibahnya Nabi tu, sampai begitu sekali mereka nak dekat dengan Allah Ta'ala sampai di luar kemampuan mereka. Sampai Nabi kata 3 hari cukup. Kalau kita boleh kurang lagi tak ya Rasulullah? 3 hari pun macam banyak lah. 13 kali boleh kalau kita kan. Tapi tengok macam mana Sayyidina Abdullah ibn Amr bin Al-As, saya mampu lebih lagi ya Rasulullah. Nabi kata kalau begitu puasa sehari, betul bukalah 2 hari. Main selang 2 hari puasa. Selang 2 hari puasa kan. 2 hari tak puasa, lepas tu puasa. Lepas tu 2 hari lepas tu tak payah puasa, lepas tu puasa balik. Lepas tu 2 hari lepas tu tak puasa, lepas tu puasa balik. Macam tu. Selang 2 hari, 2 hari tak puasa, lepas tu puasa. Itu pun dah berat tu. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, itu saya sebenarnya mampu lagi. Up sikit Rasulullah kan. Naik nak lagi. Nabi kata kalau begitu puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, besok tak puasa. Lepas tu puasa, lepas tu tak puasa. Selang sehari. Kata beliau, yang tu pun macam sikit Rasulullah. Saya nak lagi? Nabi kata tak ada. Inilah yang terbaik. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, iaitu pada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, oleh kerana Nabi ni tahu benda ghaib. Dengan ikhbar Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi. Nabi tahu apa pada usia tuanya nanti. Di usia tuanya nanti, beliau tak akan mampu untuk berpuasa sebanyak itu. Jadi apa yang berlaku, ibadahnya daripada banyak akan jadi sikit lepas tu. Jadi daripada banyak, mengecil sikit. Jadi tidak berlaku istiqamah. Sedangkan Allah suka benda yang berterusan, walau sedikit. Sebab tu Nabi cuba Nabi nak tahan, supaya biar ibadah tu berterusan. Sampai begitu sekali sahabat, subhanallah. Kerana mereka sampai ke tahap itu. Mereka sangat dekat kepada Allah sampai begitu. Cuma nak katanya ada juga sahabat Nabi yang puasa setiap hari kerana mereka mampu. Sayyidatuna Aisyah setiap hari puasa lepas wafat Nabi. Ni cerita lah ni kan. Kita pun hebat orang dulu gitulah kan. Makam kita lain kan. Kehebatan kita tak mampu berpuasa kan. Kehebatan mereka mampu puasa. Ya masing-masing ada kehebatan kan. Sayyidina Umar antara yang puasa setiap hari, yang Syiah duk maki tu. Setiap hari Sayyidina Umar puasa Sayyidatuna Aisyah selepas kewafatan Nabi. Kerana semasa hayat Nabi,
beliau tidak berpuasa setiap hari atas dasar takut-takut Nabi memerlukan. Sayyidatuna Aisyah. Lama selepas kewafatan Nabi, maka sudah tidak ada lagi orang yang akan dapat berkahwin dengan Ummahatul Mukminin. Kalau kahwin pun tension kan? Kalau kahwin pun tension isteri-isteri Nabi, sebab takkan jumpa orang yang sebaik Nabi. Kalau kita meninggal, isteri kita kahwin lain, puas hati. Oh, bau. Kenapa kahwin dengan yang mati ni? Kenapa tak jumpa yang selepas tu awal kan? Dulu si arwah dulu tu kok pangai. Abang lain. Itu kalau isteri kita Tapi kalau isteri Nabi, kalau kahwin dengan orang lain, tertekan. Sebab tu atas dasar Allah nak menjaga perasaan isteri-isteri Nabi supaya tidak tertekan, kerana mereka takkan jumpa orang sebaik bagi Nabi. Dalam hidup mereka, mereka takkan jumpa orang yang sebaik Nabi untuk menjadi suami. Sebab tu bila Allah mengharamkan isteri-isteri Nabi berkahwin dengan mana-mana orang, itu atas dasar rahmat Allah kepada isteri-isteri Nabi, dan juga rahmat Allah kepada orang yang nak berkahwin dengan isteri Nabi, sebab mereka takkan mampu menjadi sebaik baginda Nabi SAW. Okey, balik kepada hadis yang ke-22 ni. Sahabat Nabi yang bertanya ni pula adalah orang biasa. Walaupun istilahnya orang biasa di kalangan sahabat, tapi di kalangan kita tak jadi biasa juga. Sebab setinggi-tinggi awliya Allah itu pun takkan mampu mencapai darjat seorang sahabat. Sahabat Nabi ni tanya soalan, saya nak yang wajib je. Benda wajib saya nak buat, benda haram saya akan tinggalkan semua sekali. Benda sunat saya tak nak buat walau satu. Saya boleh masuk syurga tak? Soalannya, saya boleh masuk syurga tak kalau saya hanya berpada dengan yang wajib dan saya tinggalkan benda-benda yang haram, yang harus saya buat lah. Yang sunat saya tak nak buat. Kalau makruh pun saya nak buat, saya nak buat juga. Kalau makruh pun nak buat, kalau mubah nak buat. Cuma yang sunat saya tak nak buat. Adkhulul jannah? Lalu Nabi mengatakan, na'am. Ya, kamu akan masuk syurga. Maknanya masuk syurga di sini kalau kita padankan dengan hadis lain, iaitu dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Bukan amalan itu yang menyebabkan kita ke syurga Allah, tapi maknanya biasanya orang yang nak masuk syurga Allah secara ghalibnya, dia akan hidup dalam keadaan beribadah sewaktu dunia dahulu. Sebab ada juga masuk syurga tak buat ibadah, tapi biasanya dia akan tersekat di neraka dulu. Tapi orang baik ni, yang VIP di kalangan umat Nabi Muhammad ni, yang taat-taat ini, yang ke syurga nanti, sewaktu di dunia dahulu mereka hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi perbuatan wajib mereka buat, sebab kalau tinggal benda yang wajib, dia bawa berdosa. Dosa menghalang kita, dia akan menjadi penghalang, penyebab kita boleh menyebabkan orang silap-silap boleh tak ke syurga Allah. Jadi apabila dia buat yang wajib, dia tinggalkan yang haram, maka dia clear. Dia boleh dah masuk syurga dah tu dengan rahmat Allah. Cumanya, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, amalan kita akan membezakan di manakah tempat duduk kita dalam syurga nanti. Jadi ke syurga Allah itu dengan rahmat Allah. Namun setelah masuk ke dalam syurga, martabat seseorang dalam syurga itu bergantung kepada bagaimana bentuk ibadatnya di dunia dahulu. Yang kuat ibadatnya, semestinya dia punya darjat dalam syurga tinggi berbanding dengan orang yang sembahyang biasa-biasa. Namun untuk melayakkan seorang ke dalam syurga Allah, cukup apabila dia meninggalkan benda haram, melakukan benda yang wajib, walaupun dia tidak melazimi benda-benda sunat. Dalam hadis ni Nabi ajar bahawa cukup untuk satu orang itu layak ke syurga Allah apabila dia hanya melakukan yang wajib semata-mata dan dia meninggalkan yang haram semata-mata. Jadi daripada sini juga kita ada satu perasaan, jangan cakap lebih kurang dengan orang yang kita tengok dia benda sunat pun tak buat. Hei budak ni, puasa sunat tak? Sembahyang sunat tidak, malam tidur, pagi-pagi sembahyang subuh. Itu je hidup dia, tak ada pun benda sunat. Jangan. Sebab kadang-kadang nampak je dia tak buat benda sunat, tapi dia punya keyakinan kepada Allah kuat, lalu dia boleh masuk syurga. Sebab melayakkan seorang masuk syurga ni bukan dengan sebab dia melakukan benda sunat, tapi nanti kita akan bertemu pada hari seterusnya. Pada hadis yang ke-23, Nabi ajar pula benda-benda sunat. Seakan-akan Imam Nawawi nak beritahu kepada kita, saya datang ke hadis yang ke-22 ni nak beritahu benda sunat ni tak nak buat pun tak apa, cukuplah masuk syurga. Tapi janganlah berpada dengan hadis ni. Di kulli maqam maqal. Setiap maqam dia ada ucapan dia. Untuk orang biasa-biasa, okey, yang ni okey. Orang yang dia tu pemalas, orang yang dia baru masuk Islam, okey, kita bagi yang ni, yang baru di peringkat permulaan. Tapi janganlah sampai orang yang dah lama dalam Islam pun masih lagi
masih di hadis yang ke-22, pergi ke hadis 23. Hadis ke-23 Nabi akan sebut, banyak benda ibadat sunat yang patut kita buat supaya naik darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam An-Nawawi dalam hadis yang ke-22 ini mendatangkan beberapa huraian di dalam ucapan sahabat Nabi tadi. Kata beliau, wa makna haramtul haram, saya haramkan yang haram. Apa maksud saya haramkan yang haram? Kata Imam Nawawi, ijtanabtuhu, saya tinggalkan. Itu maksud saya haramkan perbuatan yang haram, iaitu saya tinggalkan perbuatan yang haram. Kemudian maksud saya halalkan yang halal. Apa pula maksud halalkan yang halal? Fa'altuhu mu'taqidan hillahu, saya halalkan yang halal, maksudnya bila saya buat benda yang halal, saya buat setelah saya tahu bahawa perbuatan ini diizinkan oleh Allah. Saya buat dalam keadaan saya beriktikad, saya meyakini perbuatan ini tidak ada cacat celanya dari sudut syarak. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang seterusnya kita akan masuk pula pada hadis yang ke-23 insya-Allah. Hadis yang ke-23 yang subhanallah, Imam Nawawi susun elok lepas hadis yang ke-22 supaya himmah kita tinggi. Sebab kau dengar hadis yang ke-22 semua mata, cukup dah juga dah, seorang tarawih tak payah pun. Apa tarawih sampai 20 rakaat, ahlaltul halal wa haramtul haram, khalas aizih kama ni'am, khalas al-jannah maftuhah wallahu rabbun karim, kan? Nak apa lagi? Imam Nawawi datang kan tu hadis ke-23. Ini husnul ikhtiyar Sayyidina Imam An-Nawawi. Beliau nak ajar kita jangan sangka buruk dengan orang yang tak buat benda sunat. Sebab dia tu dah layak masuk syurga dah. Tapi bagi kita jangan berpada dengan yang 22 tu. Kita balik ke 23, hadis yang ke-23 untuk mengajar kita supaya naik darjat lebih tinggi. Supaya kita ni sentiasa nak lagi menambahkan lagi supaya kedudukan kita tinggi di sisi Allahu Azza wa Jalla. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-23 biiznillah Azza wa Jalla. Hari ni saya okey sikit daripada yang hari sebelum ni, kan? Maksudnya saya tidaklah terlalu lambat untuk menutup majlis. Okey, insya-Allah kita berhenti setakat ini dahulu. Pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-23. Okey, besok kita tak ada. Besok saya ada hal saya ada urusan. Jadi besok saya tak dapat. Hari Rabu pun tak dapat. Baik kita cuti 2 hari. Sonok tak? Ke sedih? Sedih tapi senyum itu saya sangsi tu Okey, jadi besok tak ada, lusa tak ada. Maknanya hari ni apa? Hari Isnin. Selasa tak ada, Rabu tak ada. Kita akan bertemu pada hari Khamis insya-Allah untuk masuk pada hadis yang ke-23 insya-Allah Azza wa Jalla. Okey, seterusnya Ustaz Azim, kita ada ni ada apa? Ada daripada Malaysia mereka ada bagi sumbangan kurma untuk kita berbuka puasa Tapi taklah banyak sangat. Ada berapa Ustaz Azim? 50 kotak kecil tu 50 kotak. Jadi satu kotak tu boleh makan satu rumah lah Jadi Islam macam mana nak bagi macam mana? Okey. Nak kena ambil gambar bagianlah. Okey, nanti ada sedikit nanti kita ambil gambar satu orang cukup lah ke nak 50 tu 50 nak ambil gambar? Boy, nak pula daripada 1 nak tambah 5 kan? Okeylah, kita ambil gambar nanti. Tapi itulah, saya mohon maaf lah semuanya tak dapat lah Tapi ada caranya. Bila kita tahu si fulan tu dapat, pergi kat dia lepas tu minta dalam 2-3 biji kurma untuk kita berbuka puasa besok. Sebab bila kita berbuka puasa dengan kurma ni, maknanya dapat pahala orang yang bagi sedekah tu macam kita punya pahala puasa dia dapat. Sebab dia termasuk di kalangan orang yang memberikan makan orang berbuka puasa Jadi kita nak ambil barakah itu. Jadi siapa yang dapat kurma tu bolehlah dia bagi kepada kawan-kawan yang lain. Dalam masa yang sama kita hanya ada 50 kotak. Di belakang tu ada lagi tapi yang tu belum terjual. Kalau sahabat rasa rugi yang belakang tu menyemak je kan, berhabis kan, bagi duit kita buat majlis ambil gambar lagi sekali. Okey. Nanti insya-Allah lepas habis majlis nanti kita buat sikitlah gimmick dalam 5 orang ambil gambar, yang lebih tu pakai ambil lah. Yang tak dapat tu saya mohon maaf Okey. Yang kedua, setelah saya bincang dengan sahabat-sahabat utama di Ruak Jawi untuk memudahkan kita bagi zakat
Zakat di Mesir ni dia tak ada pejabat zakat. Macam di Malaysia kita ada Majlis Agama Islam semua, di sini tak ada. Jadi orang Mesir bila bagi zakat dia akan cari sendiri. Dia kenal mana-mana orang susah, dia tengok ada orang tepi jalan minta sedekah, dia bagi tu zakat dia, zakat fitrah. Jadi atas dasar itu, setelah saya dengan Ustaz Amal dengan Ustaz Abu Bakar, kami bincang dan setuju untuk tahun ni kita buka peluang siapa yang nak bayar zakat kepada beberapa orang sahabat-sahabat kita di kalangan orang Melayu kita, boleh melalui Ruak Jawi. Zakat yang diputuskan oleh Darul Ifta Misriyah 13 genih. Zakat fitrah 13 genih. Zakat fitrah 13 genih. Jadi siapa yang nak bayar zakat melalui Ruak Jawi, jumlah yang akan terkumpul tu untuk tahun ni kita tak nak bagi ramai. Kita nak bagi lebih kurang 3 orang 4 orang je, supaya jumlah yang terhasil itu berjaya mengeluarkan dia daripada kefakiran. Kalau kita bagi 20 genih tak selesai juga kan. Tapi kalau dia dapat sampai 600, dapat 1000 contoh, sekurang-kurangnya dia keluar sikit daripada kesusahan dia. Jadi jumlah yang banyak ni kami akan pilih sekitar 4 orang. Saya dah dapat 4 orang dah. Cuma saya tak beritahu siapa 4 orang tu, dan dia pun tak tahu dia tu siapa. Setelah saya buat pengumuman, ada kawan-kawan yang baik menyatakan, Ustaz, dia ni orang susah. Ada orang, Ustaz, dia ni orang susah. Jadi dapat 4 orang. Jadi tahun ni kita target 4 orang. Jadi siapa-siapa yang nak bagi zakat fitrah boleh melalui Ruak Jawi. Kalau nak bagi sendiri pada mana-mana fakir miskin pun terpulang. Yang penting bayar zakat fitrah lah. Okey. Kalau nak melalui Ruak Jawi, insya-Allah selepas pada majlis kita terima. Saya dah ambil resip apa semua. Jadi jumlah yang terkumpul tu nanti kami akan agihkan kepada 4 orang, insya-Allah azza wa jalla. Semoga Allah Taala menerima segala amal ibadah kita biiznillah azza wa jalla. Zakat fitrah di Mesir diputuskan 13 genih. Cuma kalau nak bagi 13 genih tu, biasanya dia akan jadi susah di fakah tu. 2 genih lagi tu sebab takut tak ada duit kecil. Jadi sama ada sahabat-sahabat bagi 15 terus, atau bagi tepat-tepat 13, atau payah sangat bagi 20 kan. Berasa lagi payah bagi 50. Ikutlah mana yang senang. Cuma kalau nak bagi 13 tapi bagi 15 minta lagi RM2 pada saya, jadi susah sikit nak bagi fakah tu. Bagi tepat-tepat itu lebih senang lah. Bagi 13 tepat-tepat itu lagi senang. Atau bagi lebih dan tak perlu minta fakah, itu lagi senang pada kami lah. Kalau tak nak 13, nak boleh tak $13? Okey, silakan. $13 pun kita terima. Tapi yang wajibnya kalau ikut yang difatwakan di Mesir adalah 13 genih. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga diberkati Allah azza wa jal. Kita tangguhkan dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كله ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ السورة مباشرة. هيا بعدين Okey, untuk akhwat di atas ada 2 kotak kurma di atas 2 kotak. 2 kotak ke apa tu? 2 je. 2 kotak besar di atas di bahagian kalender.
Jadi akhwat yang berada di atas boleh ambil boleh ambil dan bawa balik ke rumah. Dan pastikan makan kurma itu suatu berbuka puasa. Lepas dah buka puasa sekali tak apalah. Lepas tu nak makan tiap hari tak apa dah kan. Jangan makan time puasa je. Jadi ambil 2 kotak tu agih-agihkan kepada akhwat-akhwat di atas. Yang di bawah kita ada 10. Di bawah kita ada 10 kotak. Ada 50 kotak, 50 kotak kecil. Okey. Okey, khair insya-Allah. Boleh kot kita ambil gambar tu sah? Untuk apa? Untuk menggalakkan orang Malaysia beli lagi kurma tu